Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita hari ni. Okey, Ustazah nak pastikan, sebelum tu Ustazah nak pastikan kamu tengok video ini sampai habis. Sebab ni video adalah untuk tajuk kita hari ni. Kita buat revision. Ustazah terangkan apa yang kamu tahu, apa yang kamu tak tahu. Okey. Okey, hari ni kita akan masuk berkenaan Qiyamulai pemangking kekuatan jiwa. Okey, kita teruskan je lah terus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Qiyamulai? Apa hukum, apa maksud Qiyamulai ni? Okey, Qiyamulai ini bermaksud amalan bangun malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Qiyamulai ni, kalau dalam bahasa Arab, Qiyam al-lay. Qiyam maksudnya bangun. Lay maksudnya malam. Bangun malam. Jadi Ustazah nak ingatkan, kalau kamu dengar perkataan, orang kata Qiyamulai. Okey, Qiyamulai maksudnya bangun malam. Stay up. Bukan stay up main game. Bukan stay up call makwa ke pakwa ke. Bukan. Stay up, kita berhubung dengan Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Waktu-waktu sunyi-sunyi macam ni. Waktu-waktu sekarang ni lah. Waktu-waktu Ustazah buat video sekarang ni. Okey. Apa itu hukum Qiyamulai ni Ustazah? Hukum Qiyamulai ni apa Ustazah? Hukum dia adalah sunat. Dia tak wajib tapi dia sunat. Sunat-sunat pun benda tu kita kena melazimikan jugalah. Sebab ada banyak kelebihan kenapa dalam Islam ni dituntut untuk melakukan Qiyamulai. Ustazah pernah buat dalam sepanjang kehidupan Ustazah pernah buat. Ustazah waktu baya kamu ni, Ustazah kan duduk asrama, sekolah agama. Jadi Qiyamulai ni adalah salah satu, orang panggil apa, kewajipan lah bagi pelajar sekolah agama ni. Jadi benda tu dia akan jadi serap lah dalam diri. Bila kamu buat Qiyamulai ni, bila Ustazah dulu buat Qiyamulai ni, apa-apa yang Ustazah doa, Alhamdulillah lah Tuhan makbulkan. Ustazah nak dapat nombor 1, Ustazah dapat. Ustazah nak dapat keputusan macam ni, Ustazah dapat. Ustazah nak dapat bantuan macam ni, Ustazah dapat. Itu je lah. Okey. Seterusnya, dalil Qiyamulai. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kita zoom sikit. Okey. Kamu boleh tengok surah Al-Isra. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Okey, kita tengok pula terjemahan dia. Okey, maksudnya, dan daripada sebahagian malam, bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkanmu di tempat yang terpuji. Okey. Daripada sini kita boleh tengok Allah berfirman. Dia kata kita kenalah melakukan solat malam. Buatlah jugalah solat malam ni sebagai tambahan bagi kita. Okey, kita dah buat solat wajib, kita buat tambahan dengan solat sunat. Jadi kenapa kita kena buat macam tu? Semoga Tuhan tempatkan kita di tempat yang terpuji, tempat yang baik-baik lah. Sebab kita buat perkara yang disuka. Okey, kita tengok pula daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhu solat ba'da al-faridah salatul lail. Okey, sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat malam. Afdhalul solah, sebaik-baik solat. Okey. Jadi solat malam ni adalah perkara yang paling baik selepas daripada solat fardu. Okey, teruskan pula.
Okey, gitu. Ni. Okey, amalan semasa qiyamul-lail. Apa yang kita akan buat? Apa yang selalu orang buat kalau dia bangun solat qiyamul-lail ni? Okey, yang pertama, memulakan qiyamul-lail dengan solat tahajud 2 rakaat dan diikuti dengan solat sunat yang lain seperti solat hajat, solat tasbih dan solat taubat. Okey, memulakan qiyamul-lail dengan solat tahajud. Ada soalan ni, Ustazah ada pernah dapat lah daripada sahabat kamu lah. Dia ada tanya, Ustazah, boleh ke saya nak buat solat ni dulu, solat ni dulu, solat ni dulu? Bagi Ustazah, boleh, tak ada masalah. Contohlah, malam tu kamu nak buat solat hajat dulu lepas maghrib. Boleh, tak ada masalah. Tapi solat tahajud ni selalunya orang akan buat selepas kamu bangun tidur lah. Selalunya lah. Kamu bangun tidur, kamu buat solat tahajud. Lepas tu dah buat solat tahajud, kamu buatlah pula solat hajat, solat tasbih, solat taubat. Tapi kalau macam Ustazah akan ikut turutan lah. Okey, Ustazah akan buat contoh, maghrib Ustazah akan buat solat taubat dulu. Sebab, yelah, bagi Ustazah lah, kita nak buat apa-apa, nak minta ke, nak minta hajat ke, kita kena taubat dululah. Jangan kita dah lah tak taubat. Lepas tu kita nak minta macam-macam. Macam tu perumpamaan dia. Yang tu bagi Ustazah lah. Kalau kamu boleh je mana-mana. Lepas tu dah bangun daripada tidur, Ustazah akan buat solat tahajud. Ustazah akan ikut kepada solat hajat, solat tasbih dan solat sebagainya lah. Untuk solat sunat ni lah. Okey, seterusnya, memperbanyakkan zikir, istighfar, membaca Al-Quran dan berdoa. Selalunya orang akan buat zikir lah. Bangun-bangun qiyamul-lail, dia orang akan perbanyakkan zikir, istighfar dan membaca Al-Quran serta berdoa. Betul lah. Okey, seterusnya, disudahi dengan solat sunat witir. Solat sunat witir ni apa? Solat sunat witir yang selalu kita buat itulah waktu solat sunat tarawih, yang mana kita akan tutup dengan solat sunat witir. Solat sunat witir ada banyak lah orang bagi pendapat. Kalau orang bagi pendapat, ada ulama' banyak kata boleh buat 3 ataupun benda yang ganjil lah kan. Solat sunat dalam bentuk yang ganjil. Tapi selalunya orang akan buat solat sunat tu dalam solat sunat witir dalam keadaan yang ganjil. 2 rakaat, lepas tu tambah pula 1 rakaat. Okey. Okey. Yang ni tak ada masalah. Ustazah rasa kamu faham. Okey. Antara amalan Rasulullah sebelum qiyamul-lail termasuk bersiwak dan berdoa dengan doa ini. Doa apa tu? Doa yang okey, kita zoom sikit. Okey. Ayat daripada surah Ali Imran. Surah ni kamu boleh bacalah. Dia kata apa? Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi Rasulullah buat apa? Dia bangun, dia bersiwak dan dia berdoa dengan doa ni. Tak nampak. Kejap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Okey. Dia akan baca itulah doa ni. Beliau apa ni? Rasulullah baginda akan baca doa ni lah. Okey, seterusnya kita baca, kita tengok pula kelebihan orang yang mengamalkan qiyamul-lail. Okey, yang pertama, doa dimakbulkan oleh Allah. Ini lah yang Ustazah cakap. Kebanyakannya dan selalunya bila kita mendekatkan diri kepada Allah, kita merendahkan diri, kita bersujud kepada dia, banyak bersujud, banyak melakukan perkara-perkara sunat, memang mudah sangat Allah nak makbulkan doa kita. Okey, seterusnya, menjadi hamba yang bersyukur. Kita akan jadi hamba yang bersyukur. Bila mana kita melakukan solat sunat ni, memang akan terdetik satu perasaan kita ni bersyukur. Kenapa? Kamu akan dapat perasaan tu, kita tak
kita tak paksa tau dia datang, tapi dia akan datang sendiri perasaan tu, yang mana kita akan rasa bersyukur. Okey, bersyukurnya aku jadi hamba Allah, bersyukurnya aku dilahirkan dan dibesarkan dalam keadaan Islam, dalam agama Islam, dan aku bersyukur duduk kat negara Malaysia. Aku rasa bersyukur sebab aku boleh hidup udara, aku bersyukur sebab aku boleh bangun solat tahajud, mendekatkan diri, beribadat kepada Tuhan. Tak semua orang akan dapat kesempatan macam kita. Okey, ada je orang bangun, dah masuk dalam kubur. Betul tak? Okey, seterusnya, mendapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni amalan-amalan baik ni memang jarang lah kalau tak dapat tempat yang baik. Selalunya inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, memberi ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau macam dalam diri ustazah lah kan. Kalau ustazah banyak melakukan ibadah kan, yang ni tak riak. Ini ustazah nak kongsi lah. Nanti kamu cakap ustazah ni riak lah cerita ustazah ni buat ni lah buat ni tu. Tak, ni pengalaman ustazah lah. Apa yang ustazah rasa bila ustazah buat ni ustazah kongsikan. Okey. Bila ustazah solat, bila ustazah pada mulanya dulu, ustazah susah sangat nak solat. Pada masa kecil dululah. Tapi bila ustazah melazimi, ustazah, aku kena solat. Solat, benda tu akan jadi dia akan jadi kebiasaan pada diri kita. Dan lama-lama jiwa kita ni akan jadi khusyuk lah. Aku tak boleh lah kalau tak solat. Bukan khusyuk, kita akan jadi macam tak selesa bila kita tak solat. Okey, itu bila kita solat, kita akan jadi, bila kamu dapat satu nikmat kekhusyukan tu, sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat nikmat. Sebab tak semua orang boleh dapat solat. Sampai ke ustazah sekarang ni pun ada masalah nak dapat kekhusyukan. Ada je macam-macam masalah. Kerja sekolah ni tak buat lah. Assignment ni tak buat lah. Tugasan ni tak buat lah. Yang ni tugasan kepada murid ni tak check lagi. Yang ni. Macam-macam ada. Waktu tu jugalah dia nak berfikir. Jadi, bila kita buat solat qiyamul lail ni, ketenangan kat kita, kat jiwa kita ni akan dapat. Jadi, kita nak solat tu memang tak ada masalah. Kita akan lebih khusyuk. Kita akan takkan fikir benda-benda yang lain. Tuhan bagi tu kepada orang yang mengamalkan qiyamul lail lah. Orang yang melakukan kebaikan, itu yang Allah bagi kepada hamba dia. Okey, seterusnya, beroleh balasan syurga di akhirat. Okey, beroleh balasan syurga ni benda yang selalu kita dengar lah. Sampaikan bila kita cakap dekat orang, buat ni baik, buat ni amal makruf nahi munkar, ni bagus lah kalau kita buat ni kan. Sampai ke orang pun dah jemu dah. Sebab apa? Memang selalu orang akan kata, kalau buat baik je dapat syurga, buat baik je dapat syurga. Memang betul pun, betul tak? Jadi benda ni memang selalu kita dengar. Cuma kita je yang tak nak buat. Betul tak? Okey. Seterusnya, berazamlah untuk bangun malam bagi melakukan ibadat. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah kata apa? Man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli min al-layl faqalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqah alaihi min rabbih azza wa jalla. Okey, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Okey, maksudnya sesiapa yang berniat untuk qiyamul lail lalu tertidur. Siapa yang berniat, kita berniat je nak qiyamul lail ni lalu tertidur sehingga pagi, maka baginya pahala niatnya. Kita niat pun dapat pahala. Okey, dan tidurnya ialah sesuatu sedekah daripada Tuhannya Azza wa Jalla. Jadi kamu rasa okey. Ustazah pula rasa meremang. Sebab apa? Benda ni orang panggil apa? Kita niat pun Tuhan dah bagi. Dah bagi pahala. Dia macam ada satu hadis Rasulullah ni kan, hadis Nabi berkenaan dengan niat. Innama a'malu biniat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Okey, bila seseorang itu satu perkara tu bergantung kepada niat dia. Okey, jadi kalau hadis ni pun macam tu juga. Okey. Bila kita berniat, yang ni ustazah pernah dengar lah. Okey, daripada setengah ustaz, daripada rujukan yang ustazah baca. Dia kata, setiap kebaikan yang kita berniat. Okey, macam contoh kebaikan. Aku nak pergi sedekah dekat ni lah. Hujung bulan ni aku dapat duit, aku nak sedekah dekat ni. Aku nak sedekah kat rumah anak yatim. Okay. Kita niat dengan niat yang ikhlas tu, itu pun dapat pahala. Kita tak buat lagi, tapi dah niat dah dapat pahala. Tapi bila kita niat kita nak buat jahat, contohnya lah, aku nak curi lah duit dia. Kita takkan dapat dosa selagi kita tak buat. Betul tak? Itulah kelebihan kita, kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita lah. Nikmat yang apa orang panggil, kan nikmat, peluang ataupun peluang lah yang Tuhan bagi pada kita. Sehingga kan kita niat, esok aku nak puasa sunat. Okey, esok aku nak bangun qiyamul lail, aku nak solat tahajud lah, solat ni. Itu pun dah kira sebagai pahala, dah diberikan pahala kepada dia. Dan tidur kita pun dikira sebagai sedekah. Okey, itu sahaja. Ustazah harap tajuk qiyamul lail ni bagi ustazah lah kan. Dia boleh-boleh lah. Tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah, sebab dia berkenaan dengan solat qiyamul lail ni lebih kepada dia kena kelas panjang lah. Buat solat ni macam mana, solat ni macam mana, solat ni kena baca apa, solat tu kena buat apa. Yang tu kena buat kelas lain lah untuk kamu faham berkenaan dengan solat qiyamul lail. Tapi cara basicnya inilah cara dia. Kita boleh tahu apa kelebihan dia, apa yang kita perlu buat. Macam ikut sunnah Rasulullah, sebelum qiyamul lail kita gosok gigi dulu, bersiwak. Bersiwak, kita bergosok gigi lah. Kita buat amalan ikut Rasulullah. Okey, ustazah rasa yang ni tak ada masalah kot. Okey, untuk hari ni kamu dengar dulu video ini sampai habis. Okey, dah habis sekarang ni. Okey, tak apa, kamu buat nota. Maknanya kalau kamu buat nota kat buku kamu, maknanya kamu tengok video ustazah ni sampai habis. Kamu buat nota kamu sendirilah berdasarkan daripada slide yang ustazah bagi ni. Kamu boleh tengok, kamu boleh salin. Sebab ini slide ni, nota ni memang tak banyak, memang sikit. Kamu boleh adapt sangat. Memang kamu boleh adapt. Okey, ustazah tak nak bebankan kamu dengan tugasan lain dulu. Ustazah tahu ada tugasan daripada cikgu lain juga kan. Tapi untuk hari ni, tugasan hari ni kamu buat nota dan kamu faham dulu. Untuk next nanti, bila-bila ustazah akan buat 1 minggu tu untuk ujian saja. Untuk kamu buat test saja. Kamu kena siap sedia lah. Kamu kena baca nota ni, kamu faham dulu apa yang penerangan ustazah bagi ni. Okey, itu sahaja. Jaga diri. Jangan stres-stres. Ada masalah apa-apa boleh maklum pada ustazah. Kerja yang tak siap tu tak apa, buat slow-slow. Mana yang boleh siap, boleh submit pada ustazah. Yang tak boleh, bagi tahu kat ustazah alasan apa dulu. Sebab yang ni pun untuk kebaikan kamu. Sebab nanti tu pun akan jadi nota kamu. Cuma nota yang kamu buat tu dalam bentuk yang kreatif saja. Ustazah buat macam tu lah. Okey, itu sahaja daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.